tak muka Kak Yu sekarang? Nampak tak muka Kak Yu sekarang? You all dah nampak muka Kak Yu? Dah dengar dah suara Kak Yu sekarang? Kalau dah dengar, apa lagi? Sila bagi api sebanyak yang mungkin. Come on everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kepada semua rangkaian BUI 9333. Hari ini anda bersama dengan saya, GLT Yusda Osman dalam Tepayaki session Bahasa Melayu hari ini. Okey, alhamdulillah hari ini Kak Yus akan menjadi host untuk anda semua hari ini. Everything for you, my dear. Everything is for you. Okey, jadi hari ini sebelum itu Kak Yus nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Sifu Dato' Desmond Kong. Kita mengambil aura Sifu Dato' Desmond Kong yang telah memulakan Tepayaki pada tahun lepas, di mana sejak ada Tepayaki, semua NGO semakin bersemangat, semakin bersatu padu, semakin berkeyakinan tinggi untuk bercakap. Itulah matlamat kita di Tepayaki, di samping untuk kita memberi sikit sebanyak ilmu kepada anda semua. Jadi, adakah hari ini anda semua dah bersedia untuk bersama dengan Kak Yus pagi ini? Kak Yus lihat ramai dah raise hand, subhanallah, luar biasa. Okey, Kak Yus kan, Kak Yus punya perangai. Kak Yus punya perangai. Okey, Kak Yus ada sedikit, sharing sikit je dengan you all semua. Hari ini, satu tips, bukan satu, 5 tips boleh tak Kak Yus bagi sebelum Kak Yus open gelanggang ni kepada anda semua untuk anda bakar habis-habisan. Kak Yus akan start dengan pembakaran secara terbuka. Lepas tu anda semua sambung. Boleh tak semua? Mereka yang dah raise hand, anda bertanggungjawab untuk meneruskan pembakaran kita pada hari ini. Kalau setuju, tulis setuju. Kalau setuju, tulis setuju. Dan yang mana tak raise hand, anda riuhkan ruangan chat beramai-ramai. Okey, amazing. Okey, untuk tidak membuangkan masa lagi, sekarang Kak Yus akan share dengan anda satu perkara yang Kak Yus rasa yang semua orang ada yang dah tahu. Mungkin ada juga yang baru tahu. Yang baru nak berniaga. Jadi Kak Yus ingin share kepada anda semua tips untuk close sales. Macam mana tu? Suka tak nak dengar tips hari ini? Tips close sale. Kalau suka, cakap saya suka. Kalau suka, cakap saya suka. Okey, Kak Yus akan bagi dia punya tips tu very brief tau. Sangat-sangat pendek. Sebaik-baiknya lah Kak Yus akan bagi yang pendek dan padu. Okey, jadi hari ini Kak Yus nak bagi tahu. Anda sering mendengar perkataan close sales, betul? Pernah dengar kan perkataan close sales? Jadi perkataan close sales ni bukanlah sesuatu yang asing untuk mereka yang bergerak usahawan, FBO. Okey, anda selalu dengar close sale, closing, dan yang paling penting anda pasti mahukan closing yang sangat padu. Anda nak closing yang berjaya menghasilkan sisi, betul tak? Jadi teknik closing yang betul ni sangat penting tau supaya anda tidak kehilangan potential customer. Anda jangan kehilangan potential customer, dan kita nak buatkan customer tu dia buat keputusan untuk beli produk itu daripada siapa? Daripada siapa? Cuba jawab. Anda nak potential customer tu beli pada siapa? Daripada yes, Takyuddin, you jawab me. Yes, exactly. Me, sebab dia contact you. Yes, you kena pastikan dia lock terus dengan you. Okey, jadi dia ada risiko dia. Saya nak share pada anda, mungkin akan ada risiko sekiranya anda tidak berjaya close sales dengan sebaik mungkin. Apa risiko dia? Apa risiko dia? Risiko dia adalah anda kehilangan customer yang mereka ni asalnya memang nak, tapi you kehilangan customer. Jadi tips ni sangat penting, tak banyak, hanya 5 saja. Okey, nombor 1. Okey, sebelum tu buku nota dah sedia belum? Nak tengok sikit? Nak tengok sikit buku nota pen dah sedia belum? Kak Yus ada buku, Kak Yus dah ada buku, Kak Yus, you all dah ada. Okey, Eddie dah angkat tangan, dah angkat buku juga. Bagus sekali. Pen pun dia angkat. Okey, bagus. Okey, yang pertama sekali, nombor 1, tips yang pertama, tulis. Sebab bulan ni korang semua kena finish strong. Setiap orang yang contact you, terus you close. Alright, so yang pertama, nombor 1 adalah bina tautan hati. Wah, ini bahasa Melayu yang sangat sastra ya guys. Bina tautan hati. Tahu tak apa benda tu? Eddie dah tenganga dah, sudah. Tautan hati tu you like tautan. How to say in English
Tautan, you bina connection, bagi dia suka you, gitu. Bina rapport dengan dia. Okay, thank you Emilia. Bina tautan hati. Di sini kenapa tahu? Ramai peniaga-peniaga usahawan, dia terlalu gelojoh apabila dia dapat apa? Dia dapat PM. Terus gelabah ayam orang panggil tau. Dia gelojoh. Jadi apabila potential customer you mula contact you, first kali you kena tenang, okay? You kena tenang. Apa tips yang you boleh pakai? Pertama sekali, ucapkan salam dan sambut mereka dengan perkataan yang best, yang menarik. Buatkan dia rasa macam, hari ni hari hidup aku hari ni macam tak best, tapi bila lepas message you, dia rasa macam berbunga-bunga hati dia. Dia rasa seronok. So, apa yang biasa Kak Yus buat? Yang ini Kak Yus bagi tips pada korang semua. Apa yang Kak Yus buat? Okey. Biasa Kak Yus akan, kalau ada orang message, Kak Yus akan tanya, "Hai, boleh saya bantu? Boleh saya tahu apa nama cik, puan ataupun adik?" Kita tanya nama dia dahulu. Okey, yang paling penting dapatkan nama dan lokasi untuk memudahkan berkomunikasi. Jadi contoh, "Hai cik, apa khabar? Boleh saya tahu nama dan cik berada di area mana?" Teruskan perbualan dan dengan memperkenalkan diri anda. Keep on, bila bercakap dengan dia, teruskan panggil nama dia, sebut nama dia. Awak rasa dia rasa seronok tak? Dia seronok tak bila you address nama dia? Dan you juga memperkenalkan nama you. Okay, so bila you kerap kali ulang nama dia, teknik ini akan membuatkan dia rasa lebih seronok nak meneruskan perbualan dengan you. Sebab ramai orang, potential customer ni, kadang-kadang dia bosan tau. Dia habis-habis nak apa? Boleh terus bagi harga tak? Kerana apa? Tudung dah start sengit, kau nampak tak? Tudung Kak Yus dah lari ke mana dah? Dah lari ke mana? Okey, tak apa, kita biarkan. Dia ke selatan Okey. Jadi jangan lupa juga bagi emoji yang bersesuaian. Okey, tips yang kedua, mula bercerita tentang produk jualan. Okey, perlahan-perlahan you boleh bercerita tentang produk. Okey, benda yang selalu Kak Yus guna adalah you tanya. Ni sangat penting tau. Ramai orang dia terlupa tanya ni. Mungkin ada yang dah tanya. Kak Yus selalu tanya dia, apa yang menyebabkan orang itu dia berminat untuk contact you, nak tanya pasal produk you. You kena tanya dia. Yang ni benda yang selalu Kak Yus gunakan. Boleh saya tahu apa yang menyebabkan akak berminat tentang produk ini dan kenapa kau contact dengan saya? Sedangkan ramai ni orang yang jual Forever Living dekat Malaysia ni. Nampak tak kat situ? Di situ sangat penting tau. Adalah kenapa? Kerana kita selalu dah cakap, kalau kita nak membantu orang, kita kena tahu exactly masalah dia. Kalau tak tahu masalah dia, macam mana you nak menyelesaikan masalah dia? Dan kalau you tak tahu nak menyelesaikan masalah dia, bagaimana untuk potential customer ni nampak yang you adalah orang satu-satunya dalam dunia ni yang boleh selesaikan masalah dia? So, sangat penting untuk you tahu apa sebenarnya menyebabkan dia nak bertanya pada you. Kenapa nak tahu pasal produk you? Okay, for example, kalau dia cakap, saya ada masalah dengan kulit saya. Okay, you tanya lagi. Okay, akak, apa akak punya jenis kulit? Kalau dia ada masalah badan, boleh tanya dengan dia. Bagaimana dengan berat dan tinggi dia? Itu yang selalu Kak Yus guna. Anda kena dengar masalah dia terlebih dahulu. Okay, kalau dia dah bagi tahu masalah dia. Kalau dah bagi tahu masalah dia, apa yang anda kena jawab? Senang je anda jawab. Anda jawab macam ni. Akak ada masalah berat badan. Okey, akak dah berjumpa dengan orang yang tepat sekali. Sebab saya memang specialize dalam penurunan berat badan. Ramai sangat orang yang saya dah bantu untuk turunkan berat badan diorang. Dan diorang dapat result yang sangat luar biasa, Kak. Okey, daripada situ dia membuatkan orang itu macam penasaran, nak tahu lagi. Okey. Dan yang ketiga, lepas you dah cakap apa produk yang you dah ada dan you dah bagi tahu dia, you bagi harapan dekat dia, yang ramai yang dah berjaya, tunjuk gambar testimoni. Testimoni jangan bagi banyak-banyak. Okey, cukup 4 atau 5 sebab itu membosankan kalau terlalu banyak dan kalau tidak ada kaitan. Cari betul-betul testimoni yang ada kaitan dengan masalah dia. Okey? Alright, seterusnya you bagi tahu tentang harga dan kandungan dalam produk tersebut. Senaraikan produk dan juga set. Lepas tu kalau boleh, harga tu you buat dalam bentuk gambar. You bagi dalam bentuk gambar lebih jelas, lebih melekat dalam kepala dia. Setiap satu barang, you bagi tahu ingredient dia. Okey, yang seterusnya nombor 5. Dalam proses yang kelima adalah lanjutkan proses pembayaran dan uruskan pembayaran dengan mudah. Okey, tanya dengan dia bagaimana untuk dia bayar. Biasa dia guna akaun apa? Maybank ke? Dia guna CIMB ke? Jadi
Kalau you cuba tanya, apa yang memudahkan cara dia untuk bayar? Kalau dia kata use, boleh tak nak COD? Kalau berdekatan, okey tak ada masalah. Tapi kalau jauh, yang ini memang saya tidak akan pergi negeri dia kan. Jadi kita guide dia, bantu dia untuk dia bayar secara dengan mudah. Alright, so itu very simple Kak Yus punya tips hari ini. Kak Yus harap korang dapat gunakan 5 tips hari ini supaya anda semua dapat closing dengan baik sekali. Okey, semua dah dapat dah tips-tips dia. Tips yang simple. Ingat Kak Yus cakap, apabila ada orang bagi ilmu kepada anda, ilmu itu mungkin anda akan cakap, aku dah tahu, aku dah pandai, aku dah tahu, oh ilmunya aku dah pernah dengar dah. Di sini bahaya. Di sini bahaya. Kerana apa? Kita meremehkan ilmu yang diberi. Sepatutnya apabila orang memberi ilmu ke kita, walaupun ilmu itu sesimpel mana, mungkin zaman sekolah tadika kita dah tahu ilmu tersebut, Kak Yus nak bagi tips pada anda, iaitu apabila anda mendapat setitis ilmu yang biasa, sekarang tugas anda adalah anda lautkan ilmu tersebut. Hari ini Kak Yus bagi setitis saja ilmu pada anda. Tugas anda adalah lautkan setitis ilmu itu menjadi lautan. Kak Yus bagi you segumpal tanah, anda gunungkan tanah tersebut. Begitu cara kita menuntut ilmu, insya-Allah kita akan terus menjadi orang yang menghargai ilmu. Alright. Okey, dah sudah. Okey, bye-bye. Alright, bye. Okey, sekarang ni kita dah nampak dah ada orang angkat tangan. Kak Yus ngam-ngam 10 minit. Kau ingat senang Yus Lidah nak cakap 10 minit? Bukan senang, dek. Okey. Sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ladies and gentlemen, betul-betul macam rumah aku buat kan? Tak kira dah. Okey, sekarang ni kita nampak dah ada orang angkat tangan. Dan yang ini orang dia, Masya Allah, insya Allah bakal JLT. Insya Allah, amin, rabbal alamin. Kita nak memanggil saudara dan saudari. Kita panggil daripada Johor, suruh dia datang sini. Kita panggil CBM Rawani Razali. Come. Okey, cepat sharing. Oh, garang, Mak. Dah tak jumpa mute dah. Tak jumpa unmute. Tolong. Mana dia? Okey, kita tampak muka dia. Kejap. Boleh tak unmute? You boleh unmute yourself tak? Boleh. Dia tak nak bagi. Sekarang boleh tak? Rawani boleh? Boleh tak Rawani? Okey dah. Tadi. Alah saja main aku. Terus kau tak boleh dengar suara, tak boleh cakap dah kan? Saja je suruh manja-manja dengan JTS Lidah pagi ni. Itulah host tak allow tadi. Okey, syukur alhamdulillah. Assalamualaikum JTS Lidah dan semua jutawan-jutawan BOI. Okey, kawan ni pun hari ni memang daripada malam tadi dah plan nak sharing pagi ni di Tempayaki. Tak sangka pula kan host hari ni JTS Lidah. Kawan ni terus angkat tangan dapat first pula. Okey, terima kasih banyak-banyak atas ilmu yang very powerful. Okey, kita kena percayalah itu yang JTS Lidah buat tau. Jadi kita kena follow. Orang yang tahun pertama dah sampai berapa? 2000 cc kan tahun pertama. Memang amazing. Okey, Kak Wani basically syukur alhamdulillah Kak Wani nak share hari ni sebenarnya sebab semalam semalam Kak Ni dapat special reward daripada founder BO International, Dato' Desmond Kong. Okay, sebab apa? Sebab jadi speaker untuk International Kickstart pada 13 November yang lalu. Okay. Jadi Kak Wani sangat gembira dapat, of course sebab dapat sertifikat. Okay. Nampak. Wah, tak nampak sangat. Okay. Jadi benda ni sangat bermakna untuk myself personally. Okay, but then also untuk everybody, untuk semua orang, because kita kena contribute. Kalau kita nak lebih berjaya dalam bisnes, kita kena banyak contribute. Itu selalu Kak Wani pegang daripada dulu lagi. Contribute walaupun walaupun group tu bukan group kita, bukan kita punya downline je dalam group tu kan. Ada banyak lagi downline orang lain, tapi kita kena banyak-banyak contribute. Percayalah itu semua akan come back to you as a CC.
Semua orang nak CC kan. Jadi kena banyak contribute. Yang ni kau ni sangat happy sebab dapat buku ni. Biasalah dulu kita awal-awal kerja memang dah diajar suruh baca buku ni lah. Bos-bos semua suruh baca buku ni kan. 7 Habits of Highly Effective People daripada ni Stephen Covey ni. Okay, Stephen Covey ni orangnya, dia asalnya adalah orang yang atletik. Masa remaja dia orang yang atletik. Dia suka bersukan, tetapi pada remaja tu dia mengalami kecederaan sampaikan dia punya tulang dekat peha tu injured yang tak boleh membuatkan dia teruskan cita-cita dia untuk menjadi seorang atlet. Okey. Tapi adakah dia berhenti daripada menjadi orang yang berjaya sekarang? Dan selepas tu dia ambil keputusan. Dia ambil keputusan untuk menjadi seorang yang akademik, belajar, orang yang pergi fokus kepada akademik, belajar dan mengajar, dan dia suka motivasi, dan dia adalah billionaire. Dengan buku ni dia menjadi, dan beberapa buku lain dia menjadi billionaire. Okey? Jadi itulah. Jadi sangat bila kita baca sesuatu buku kan, kau ni memang suka baca buku, every month kau ni akan ada beli buku, baca buku, okay, so kita kena tahu pasal penulis dia, baru kita akan rasa feel baca buku tu ya, dan barulah kita trust apa yang dia tulis tu, kita trust lah apa benda yang dia ajar tu kita trust. 7 Habits ni memang kawan ni dah praktik daripada dulu lah, daripada zaman kerja lagi. Jadi kau ni sangat happy dapat buku ni. Dulu pinjam-pinjam je buku kawan. Pinjam-pinjam je buku orang. Okay. Tapi bila pergi kedai buku tu, selalu tengok, teringin nak beli buku ni. Tapi sebab fikir, dah baca. Tak apa, pergi cari buku lain lagi. Sekali tengok datang kat depan pintu rumah. Sifu bagi, sangat happy. Okay, kau ni sangat happy dapat buku ni. Walaupun buku ni dah biasa orang ni kan. Tapi kau ni dah ada sendiri punya. Okay, sendiri punya. Okay, terima kasih banyak-banyak Sifu sebab bagi peluang jadi speaker untuk Kickstart. Dan yang terbaru semalam Sifu dah announce, apa perasan, Sifu dah announce the next Kickstart, bukan the next, permulaan Kickstart untuk 2022. Okay, siapa dah nampak dah semalam? Nampak tak muka speaker-speaker? Siapa dah nampak dah poster Kickstart semalam? Siapa dah nampak? Okay. Wah. Okay, jadi korang dah nampak dah muka speaker semua best-best kan? Okay. Kak Wan ni suka sebab Kak Wan ni akan dapat bersama dengan speaker-speaker yang gempak semua. Okay, untuk membentangkan 18 skill set. Wah, ini memang best sangat tajuk 18 skill set ni. Okay, Kak Wan ni tak pernah jumpa 18 skill set ni di mana-mana. Tapi jumpa di BO International. Jadi kena, dan bila kita praktik, bila kita apply 18 skill set tu, kita pun berjaya capai apa yang kita nak di Forever. Okay, Alhamdulillah Kak Wan ni tinggal lagi 130 cc je untuk 2,500 cc pertama kali tahun ini. Okay, Alhamdulillah Kak Wan ni tak sangka juga sebab memang tak sangka sebab tahun lepas Kak Wan ni pertama kali dapat 1,500 cc. Lepas tu Kak Wan ni terus shoot. Kak Wan ni kata Kak Wan ni nak 5,000 cc tahun ni. Okay, lepas tu syukur Alhamdulillah lagi sikit lah. InsyaAllah 130 tu boleh lah, kan, boleh sangat-sangat, insyaAllah, amin. Okay, jadi Kak ni doakan korang semua pun, tapi Kak ni mesti kena kejar, tak boleh duduk diam. Tak boleh duduk diam saja, okay, tunggu 130 cc datang, tak boleh. Okay, kita memang kena kejar. Okay, apa pun yang kita nak, kita kena kejar. Itulah orang yang aktif. Be proactive. Nombor 1, habit nombor 1, be proactive. Okay, jadi okay, kau ni just nak cerita sikit lah kepada orang yang belum tahu. Okay, kenapa kau ni nak fight 5,000 cc. Dia memang nak fight 5,000 cc. Cakap nak 5,000 cc kan. Tapi yang sebenar-benarnya at least aku dapat 2,500 cc pun aku dah happy sangat-sangat. Sebab apa tau? Sebab tahun lepas masa first time kau ni jadi okay, selepas 4 tahun dengan Forever, first time dapat Global Rally 1,500 cc. Lepas tu HQ buat recognition kan. HQ buat recognition, dia buat video. Okay, so kau ni pun beria lah tengok, wah ada video recognition ni untuk Global Rally ni. Tengok-tengok kan. Apa sebab dia start dengan 2,500 cc? Mana orang-orang 1,500 cc?
Masa tu mulalah kan. Alamak, kalau kita nak negatif, kita rasa macam, HQ ni tak menghargai lah apa tak. Bukan. Tak ada, itu kalau kita tak positif lah kan. Kita rasa macam, aku dah buat 1500cc. Lepas tu kau ni buat apa? Kau ni pergi tanya HQ, ada tak video recognition untuk 1500cc achiever? Dia kata tak ada sebab biasa memang buat daripada 2500cc. Oh ya ke? Alamak. Lepas tu kenapa tak ada kan? Bagilah ada macam tu. Sebab tahun ni kan ramai, tahun pandemik kan ramai dapat. Saya pertama kali dapat. Lepas tu sekali HQ, staff HQ lah. Dia jawab tu memang baguslah dia jawab. Dia kata tak apa Rawan ni tahun depan mesti awak ada dalam video untuk 2500cc. Kau ni macam okey, masa tu fikir nak buat 2500cc kan macam tak percaya tau. Rasa macam entahlah kan, tapi nak juga. disebabkan motivasi macam tu tau. Okay, sometimes kita ni tak perlukan motivasi yang terlalu besar-besar sangat. Tak perlu sampai kita punya upline nak kena motivate kita setiap hari, nak kena sampai Sifu nak motivate kita setiap hari. Masuk kelas, nak suruh pujuk kita. Masuk kelas, nak kena bagi tahu kita kenapa kena masuk kelas, kenapa kena buat 5cc, kenapa. Kita ni terlalu itulah kan, terlalu banyak sebab nak untuk maju ke depan, untuk jadi orang yang berjaya. Sebenarnya bukan, sebenarnya diri sendiri je. Hanya ada satu sebab yang membuatkan kita betul-betul kita betul-betul nak kan. Itu je. Okay, jangan harapkan orang lain lah. Itulah yang ada dalam habit highly effective people. Okay, yes, apa yang kita nampak, apa yang kita betul-betul nak, kita pasti dapat. Okay, syukur Alhamdulillah. InsyaAllah lagi 130cc. Nampak for some people nampak different lah kan. Kita ada ramai yang ada banyak level dekat dalam ni. Ada yang nampak 130cc tu senang aja. Ada yang nampak 130cc tu kan macam mana nak dapat tu. Okey, insyaAllah boleh. Okey, boleh. Kita kena usaha je lah boleh dapat. Macam bulan lepas pun kau ni target dalam dapat lebih lah. Bulan lepas dapat lebih. Itu sebab bulan ni tinggal sikit je lagi. Okey. Kacang guntur. Alright. Okay, so insyaAllah. Dan lagi satu about being a speaker. Kak Wani dulu pun bukan orang yang pandai cakap pun. Tak nampak cakap pun masih tergagap-gagap pun juga sebenarnya. Okay, bukannya pandai cakap, tapi kau ni suka paksa diri untuk bercakap. Okay, so kau ni selalu cakap dekat diri kau ni sendiri, I am a great speaker. Every morning sebelum kau ni jadi speaker, kau ni selalu cakap dekat diri kau ni, I am a great speaker. Sebab kau ni tengok banyak speaker CBM kita lah jadi speaker kat atas pentas kan. Bestnya jadi speaker kan. Kita rasa jadi speaker tu sangat best. Okay, so kau ni cakap kat diri kau ni sendiri, I am a great speaker. I am a great speaker every day in the morning. Okay, without miss. And then kau ni tak sangka bila Sifu buat tempayaki, and then kau ni pun bercakap dekat tempayaki. Daripada situ dia kau ni dapat develop public speaking, and then alhamdulillah orang nampak kau ni boleh bercakap. Sifu nampak dan Sifu pilih untuk jadi speaker, jadi MC dulu, lepas tu jadi speaker. Okay, so untuk the next kickstart, okay, the first kickstart in 2020 kawan ni akan jadi speaker juga. Okay, so siapa nak jadi, korang semua kena join sebab korang jadi speaker. Okay, so dah ramai lagi speaker yang hebat-hebat. Kita kena belajar lah dengan speaker sebab diorang memang akan bagi something yang very different, ilmu yang memang diorang nak. Ilmu tu kekal dalam kepala otak kita, dan bila apply jadi. Okay, dan kau ni apply ilmu-ilmu daripada semua CBM, alhamdulillah jadi. Itu sebab dah lagi sikit nak 2500cc ni pertama kali kan. Sebab itulah ikut apa yang orang ajar. Bukan kita pandai-pandai sendiri. Okay, so itu je sharing Kak Wan ni hari ni. And then Kak Wan ni akan keluar negara. Keluar negara 2 minggu depan, dan minggu lagi satu tak ada. Okay, jadi Kak Wan ni tak dapat bersama dengan tempayaki. Okay, insyaAllah Kak ni balik sebelum 25 Disember balik semula ke Malaysia, insya-Allah. So Kak ni minta korang semua doakan urusan Kak Wan ni sebelum, semasa, dan selamat pulang ke Malaysia semula lah. Okey.
dapat berlepas pada 12 hari bulan, dapat berlepas pada 12 hari bulan ini, okey. Sebab sekarang prosedur dah sangat-sangat berbeza, sekarang ni kena kena 100% sihat. Kena 100% sihat tau. Baru boleh lepas naik kapal terbang. Okey, jadi Kak Wani minta korang semua doakan urusan Kak Wani dan husband dipermudahkanlah dapat berlepas keluar negara. Okey, amin ya rabbal alamin. Jadi memang kita perasan kita ada banyak duit pun kalau kita tak sihat, kita tak boleh nak pergi ke mana-mana yang kita nak. Okey, jadi kesihatan memanglah kekayaan yang sangat-sangat besar. Jadi kena sihat. Setiap hari Kak Ni telan 8 ke 10 biji bee propolis. Okey, so minum dan aloe vera, vitamin C semualah. Memang betul-betul nak 100% sihat supaya boleh berlepas. Okey, ya Allah, debor juga, debor sebenarnya. Nak tu tak tahu kan. Pertama kali nak berlepas selepas pandemik ni kan. Sebab prosedur dah lain. Macam-macam cerita kita dengar, tapi kita kena positif je lah ya. Positif je, doakan yang baik-baik. Okey, insya-Allah apa pun yang jadi semua Allah izin. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih JLT Yuslida. Okey, bye. Assalamualaikum. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amazing. Thank you so much for your sharing. Alhamdulillah, congratulations to CBM Rawani, dan kita ada achiever 2.5K yang paling fresh sekarang, iaitu congratulations to Lipofwan, just settle 2.5K cc fresh from the oven. Okay, Alhamdulillah. Okay, Kak Yu nak share pada anda semua. Tahun pertama Kak Yus, tahun pertama iaitu yang 2018 tu, Kak Yus memang aim 2,500 tau. Kenapa? Dan alhamdulillah Kak Yus dapat masa tu 2,800 cc. Alhamdulillah. Kenapa Kak Yus aim 2,500 cc? Sebab pertama sekali Kak Yus duduk di overseas, dan pada waktu itu Kak Yus di Arab Saudi kan. Dan di Arab Saudi kami tidak ada kelas. Kami tak ada kelas dekat HQ, kami tak ada kelas dekat Riyadh, Saudi Arabia, dan pada waktu itu Sifu semua pun masih lagi dengan kelas offline. Dan masa tu Kak Yus memang sedih sangat sebab Kak Yus duduk dekat Arab, Kak Yus tidak dapat peluang macam you all semua dapat peluang pergi ke branch dan join kelas 2018 masa tu, 2017, 2018. Jadi pada waktu itu Kak Yus nampak tau. Kak Yus nampak apa tau? Kak Yus nampak pergi Global Rally. Kak Yus kata macam, alah pergi bercuti saja ke? Aku ni ketandusan ilmu kerana orang lain semua dapat pergi kelas. Aku susah nak dapat kelas. Kak Yus rasa itu sangat kekurangan pada Kak Yus. Jadi kan Kak Yus nampak sewaktu qualification untuk Global Rally, Kak Yus nampak 2.5K ada training khas. You all tahu tak? Kalau you all pergi Global Rally, you all yang dapat 2.5K cc akan ada training 2.5K training, dan training itu bersama dengan GLT. You all bayangkan. So pada waktu itu tahun pertama Kak Yus memang dah aim, aku nak pergi Global Rally, aku nak pergi training 2.5K. Sebab apa? Sebab aku susah nak dapat training dekat Malaysia. Aku susah nak dapat training dekat Saudi, memang tak ada. Jadi Kak Yus punya matlamat, Kak Yus aim for 2.5K cc because aku nak training khas di Global Rally. Jadi you all semua, okey lah sekarang ni, tukar you all punya mindset, iaitu kita terus shoot ke 2.5K cc. Kita terus, selain daripada dapat duit yang lebih banyak, duit poket lebih banyak, tapi 2.5K cc ada extra training di Global Rally. Siapa yang nak pergi training 2.5K di Global Rally, you all kena fight betul-betul untuk Global Rally 2.5K. Okay, masih sempat, dan saya rasa Rawani kejap lagi, CBR Rawani senang saja boleh setekan 130cc lebih kurang macam tu. Kalau macam Kak Yus, kalau Kak Yus ada target apa-apa, let's say kan Kak Yus perlukan lagi 100cc. Actually 100cc tu Kak Yus letak dekat mana? Kat PNM. Kak Yus akan fokus, PNM aku kena 100 sebab aku nak capai lagi 100cc. Itu kalau style Kak Yus, okay? Jadi congratulations to all 2.5K cc achievers, alright. Okay, seterusnya kita panggil Eagle Manager Zuraida Cik Hab, yang Kak Yus rasa lagi sehari dua settle 1.5K cc insyaAllah. Okay, Kak Zu boleh unmute sekarang Kak Zu. Yuhu, Kuaiten, Faidi. Assalamualaikum, selamat pagi JLT. Masya Allah. Pagi. Okey, selamat pagi semua. Alhamdulillah. Terbakar daripada pagi sebenarnya. Daripada JLT dah bakar.
Lepas tu CBN Rawani bakar lagi. Alamak, Kak Zul kata apa aku nak bakar begini ni. Kan? Actually masa angkat tangan tadi tu, apa ya aku nak share hari ni. Tapi bila tengah masak nasi goreng bagi tadi, ya Allah Tuhanku, berikanlah aku kebijaksanaan apa aku nak share bagi ni kan. Alhamdulillah tiba-tiba ada idea yang datang. Alhamdulillah. Okay, so Alhamdulillah untuk semua pagi ni boleh check semua bonus recap dah keluar kan. Mesti ada berita gembira untuk semua yang berada di Forever Business Owner ni. Okay, Alhamdulillah. And then Kak Zul setuju sangat dengan apa yang CBN Rawani cakap tadi, kita kena contribute. Sebab apa? Okay, first kali contribute dengan diri kita sendiri. Kita contribute yang mana kita berusaha berkorban untuk diri kita, untuk beri usaha yang lebih untuk kita capai kejayaan. Yang kedua, kita contribute dalam WhatsApp group kita sendiri. Walaupun siapa kat sini dia ada WhatsApp group, tapi WhatsApp group dia krik. Bagi saya api kan. Sebab apa? Kak Zul dulu pun macam tu. WhatsApp group memang krik. Tapi bila JLT kata Kak engkau post je. Aku pun post. Apa saja ilmu yang diberikan, apa saja info yang diberikan, suddenly itulah hasil usaha contribute semalam. Kak Zul rasa sangat happy bila Kak Zul punya team member iaitu CBM Izzati boleh bagi jadi speaker dalam BO International. Walaupun dia rasa takut, Kak Zul selalu cakap dengan dia, Izzati, takut tu hanya di mulut bukan di hati. So kalau di hati kita kata kita berani. Yes, we can do it. Sebab dia kata, Kak Zul, ini tajuk yang sangat berat. Saya takut sangat nak cakap. Izzati, kalau apa yang you capai, itu you jadikan masa depan orang lain. Sudah, saya cakap macam tu kat dia. So Alhamdulillah, saya sangat bangga dengan Izzati semalam. Dan itu jugalah yang JLT selalu cakap, kita kena contribute. Dan macam CBN Rawani cakap, kita contribute. Kak Zul bermula dengan contribute jadi speaker dekat Rich Academy. Dan Alhamdulillah diberi peluang oleh Sifu jadi speaker dalam BO International dengan cara apa? Tunjukkan diri dalam tempat yakin selalu, bagi value dekat orang, tunjukkan wisdom you dan juga you confident level you meningkat. Ya Allah. Okay. And then Kak Zul punya impian of course lah. Nak jadi macam CBN Rawani juga kan, nak jadi speaker macam JLT, speaker dunia. Itu kita nak bercakap di pentas dunia. Sebab apa? Kita Forever Business Owner ni adalah global entrepreneur, bukan biasa-biasa, okay? And then last but not least, Kak Zul nak bagi satu pepatah ni. Semua orang suka berimpian, tapi tak semua orang sanggup berkorban untuk berimpian. Sebab Kak Zul ingat lagi pada permulaan Kak Zul di Forever, Kak Zul sanggup walaupun balik kerja penat, sanggup pergi ke branch untuk dengar speaker bercakap, nak ambil aura speaker walaupun di hujung-hujung waktu 5 minit yang terakhir Kak Zul tetap masuk dalam kelas tu. Dan antara speaker-speaker yang bagi banyak ilmu untuk Kak Zul macam Mr. Eddie, PCM Jackie, Kak Lela, Kak Laila, ramai sangat. Dan of course sekarang ni kita sangat-sangat beruntung, masa kita sangat pendek, kita hanya perlu tekan link sahaja. So ramai sangat speaker BO International yang memberi kita banyak ilmu dan value macam PCM Alex. So ramai lagi lah. Kita sangat bersyukur kerana Sifu telah menyediakan satu platform yang sangat hebat, satu sistem yang sangat hebat dan kita tengok ramai orang sangat berjaya. Dan Alhamdulillah Kak Zul pegang itu daripada permulaan Kak Zul, jaga value, jaga nilai, jaga rules dan insyaAllah Kak Zul akan membimbing Kak Zul punya tim dan juga semua BO International dengan apa ilmu yang diberikan oleh semua speaker yang lain, semua leader yang lain. Kak Zul akan cuba sampaikan dengan cara Kak Zul dan cara yang terbaik. Semoga kita sama-sama win-win. Okay? So jangan lupa, pesanan terakhir lagi, jangan lupa Jumaat ni bersama dengan Kak Zul sebagai MC dan juga kita ada tetamu jemputan iaitu RPCM Ina. Ina kecil tapi dah jadi besar, okay? Yang merupakan BO International number 1 income and also CBN level 2 achiever for 2 years continuously. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Yay! Thank you so much. Apa nama you ya? Zurada Chehab. Dia confirm kecil hati dengan aku tak. Yus, akak dah kenal Yus daripada Saudi. Kau sampai hari ni kau tak ingat nama aku, Yus. Dan begitulah. Kita ni banyak sangat benda nak ingatnya, kan? Okay, so Kak Yus suka sangat tengok semalam Izzati daripada yang orang kata takut. You all semua boleh tengok masa depan you all tahu sebenarnya. Siapa kat sini penakut?
Kalau yang dah 1.5K, 2.5K kata penakut lagi, jaga korang, kejar korang. Yang baru-baru ada takut, ada cuak, ada gemuruh, ada. Amirah Idris, kau dah kenapa takut? Kau host malam tak Amirah Idris? Aduh. Okay, kalau you all ada rasa macam itu, sebenarnya dulu CBM Nur Izzati double triple daripada anda. Dia suka nak bercakap, dia ada masalah gemuruh, masalah panik, dia ada masalah, dia boleh totally blank. Tapi Alhamdulillah kerana dia percaya kepada bimbingan dan dia ada rasa, dia kena lawan diri dia. Sebenarnya, you all dengar sini baik-baik. Aku geram sungguh. Okey, korang kena tahu tau. Sebenarnya, siapa sahaja yang melalui kesukaran yang lagi banyak daripada orang lain, jika korang terus menunjukkan kesungguhan, korang terus tunjuk yang korang ni nak buat, sebenarnya Tuhan akan bagi korang lebih kejayaan daripada orang lain. Because, why? Because Tuhan melihat kesusahan you untuk lawan. Okay, kadang-kadang you bukan bagus sangat tau. Tapi sebab di belakang tu you struggle untuk lawan perasaan, lawan takut. Okay, contoh, orang A dia tak ada takut. Dia tak ada masalah bercakap. Dia very confident. Kau bagi cakap, pam, macam dah CBM walaupun baru VIP. Itu style dia, confident dah ada. Tapi kau pula penakut, pemalu, segala tu semua engkau. Kan? Tapi engkau dekat belakang-belakang menangis-nangis ni menghafal skrip ni. Nangis hafal skrip. Meleleh air mata, air dia, semua kau meleleh. Actually, itu bahagian yang kau struggle itu, korang dapat double triple mark daripada Tuhan. Believe this. Korang kena percaya. Jadi korang sekarang ni, siapa yang penakut, pemalu, teruskan korang buktikan usaha korang dekat Tuhan kerana Tuhan menilai usaha korang. Hei korang, Kak Yus tak ada bahagian tu tau. Sebab aku ni awal-awal terus dah macam ni. Aku dah fire je. Tapi yang malu-malu, korang akan dapat double triple kejayaan. Korang boleh jadi JLT. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, dah panggil orang lain pula. Okey, sekarang I nak panggil I punya abang. Kau ingat aku punya high pitch saja ke? Aku pada low pitch tau. Okey, kita panggil. Ini orang yang Masya Allah very humble. Walaupun dah berpuluh-puluh tahun di Forever. Okey, sangat humble. Walaupun kita ni orang baru, dia masih lagi nak belajar. Tapi inilah kita kata nilai yang sentiasa ada, iaitu kita dekat Forever jauh sekali daripada nilai meninggi diri. Walaupun you dah hebat mana, walaupun you dah berpuluh tahun lama mana dalam syarikat ini. Okey, sekarang ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, now tak nak bahasa Melayu pula lah. Kita memanggil sekarang Mr. Eddie Chai, Abang Eddie kita. Come on Eddie, sambung fire. Halo, selamat pagi. Boleh dengar tak? Boleh. Selamat pagi. Wah, hari ini sudah hangus sangat-sangat betul sebab boleh bersama dengan seluruh dunia punya kawan. So hari ini memang saya sangat bersyukur dan sebab boleh bersama dengan semua leader-leader yang hebat awal pagi saja. Lepas tu sudah hari ni I memang sudah confirm mau sharing. You tahu kenapa? Sebab I tak kisah siapa akan host tau. Tiba-tiba ada orang satu orang hebat dia sudah muncul. So you tahu tak? Okay, saya ada satu kali Sifu dia pernah share dengan saya. Dia kata, Eddie, you kena percaya you boleh jadi orang yang sangat hebat dalam Forever Living. You tahu tak? Ada orang dia dalam 8 ke 9 bulan saja sudah achieve 2.8 cc 2.8k cc. Rupa-rupanya ini adalah GLT hari ini. Betul tak? Dia adalah satu orang yang memang saya jadikan dia sebagai idola saya yang first tau. Sebab dia kata dia bukan di Malaysia, dia kat Arab Saudi tapi boleh 2.8k. Wah, tiba-tiba saya kata, ini siapa ni? Lepas tu dia sekarang sudah balik Malaysia. Kita sangat betul. Okey, so hari ini saya tak nak ambil masa banyak. Okey, saya sebab sentiasa saya ada ramai kita punya kawan-kawan baru siapa adalah orang kawan baru, I nak share sikit. Sebab walaupun saya sudah lama dalam Forever Living, tapi kenapa saya masih nak belajar? Sebab kita tahu sebab ilmu kita akan belajar sampai kita saat terakhir. Kenapa? Sebab tak ada satu orang yang perfect di dunia. Jadi
ramai saya nampak ada orang kadang-kadang buat forever living dia buat dia mula-mula sangat hebat. Lepas tu dia akan slow down. Lepas tu you tanya dia, kenapa you buat forever living? Dia sudah tak tahu. Dan you tahu tak kenapa ramai mereka akan slow down? Bukan sebab dia tak hebat. Bukan sebab dia tak percaya forever living platform. Sebab dia sudah lost direction. Bila sudah lost direction okay, saya akan share sebab saya selama ini saya sentiasa pegang BO International punya sistem. Sebab ramai kawan baru kita dia dengar saja, I tahu nak ikut sistem tapi macam mana? Okay, you tahu tak ada dua slide dua kertas kita sentiasa nak kena rewind dan kena baca. Ini yang sentiasa saya sudah photostat keluar. Okay. Kadang-kadang barang kita tak boleh terlalu semua online. Kita kena manual sikit. You tahu tak ini kertas nampak? Okay. Konsep yang betul. Apa lagi? Sikap yang betul. Ramai orang mereka ada ini kertas, betul tak? Tapi mereka tak print out. Bila mereka tak print out, you tahu apa terjadi? Dia bukan tak tahu. Okay, bila saya sharekan bagi saya punya kawan baru, mereka sentiasa kata, Eddie, ini saya ada, saya tahu. Okay, tapi adakah you betul-betul tahu dan you applykan? Sebab, kenapa? Sebab sistem Dato' memang dia hebat sampai mana? Sebelum you masalah terjadi, dia sudah ada jawapan. Jadi, ini dua kertas okay, saya sentiasa tampar di depan saya punya itu notice board. Bila saya lost direction, saya akan pergi tengok. Bila tengok, you tahu tak? Okay, kita akan dapat jawapan. So jadi bila saya sentiasa, saya kata sebenarnya kita tak perlu jadi orang hebat, tak perlu buat barang yang hebat. Kita cuma ikut sistem. Okay, I nak bagi tahu kawan baru kita, okay, jangan tertanya siapa paling hebat di Forever Living. Di Forever Living cuma seorang yang paling hebat. You tahu tak? Adalah kita punya founder, Dr. Rexmond. Dan kita dalam sistem BO International, kita orang yang kita kena ikut adalah mentor kita. Apa yang dia buat, kita ikut sistem tu. So jadi, jangan you tertanya-tanya, Eddie, siapa paling hebat? I kata, Tuhan paling hebat. You nak ikut mana? Faham tak? So jadi hari ini I harap sebab I sentiasa pegang satu saja. Forever Living Business dan Forever Business platform ini adalah terbaik di dunia. Tak ada satu platform lagi hebat dari Forever Living. Sebab ramai orang tanya, Eddie, walaupun you punya result biasa, tapi kenapa you masih dengan Forever Living? I kata sebab I tak jumpa satu platform lagi hebat daripada platform Forever Living. So you percayalah I. Kenapa? Sebab saya sudah berapa tahun? Sudah lebih 15 tahun dalam Forever Living. Kalau tapi you orang jangan guna masa yang sama dengan I. Kenapa? Sebab kita sudah bukti bagi you. Okay? Dan saya janji anda, kita adalah dalam platform yang betul dan satu lagi adalah sistem yang paling hebat di dunia dan kita cuma apply, you pasti jutawan. So, sini, sila, I doakan semua tahun ini akan finish strong dan semua insentif akan dapat dan okay, dan saya pun kena minta doakan saya. Okay, this year F2D dan next year I will bring one more CBN. I will be 1.5k CBN for next year contribute to Sifu. Yes, thank you. Wah, thank you so much. Semangat luar biasa daripada our senior kita dalam Forever Living. Alhamdulillah, you all tahu tak? Okay, kita kan sebenarnya dalam Forever Living, kita kena sentiasa ingat bahawa kita orang baru dia ada aura dia. Tapi jangan lupa orang lama juga ada aura. Orang baru dia punya excitement dia, dia meletup-letup, bergedung berapi, meletup-letup sentiasa. Itu satu aura di mana orang baru dia sentiasa memberi energi. Sebab biasa dek, benda baru dek. Benda baru dia excited. Tapi saya nak bagi tahu, orang lama pula apa kualiti dia adalah kesetiaan.
Ini yang mahal tau. Jadi orang baru dia excited, dia banyak energi, dia perlu belajar kesetiaan daripada orang lama. Orang lama pula dia setia tapi dia kena ingat balik macam mana dia masa mula-mula join Forever. Dia punya excitement. So bila dia nampak orang baru excited, dia pun kena terus lagi excited. Sebab itu saya cakap dalam Forever kita perlukan sesama kita. Betul tak? Yang baru perlukan yang lama perlukan yang baru. Jadi bila kita sama-sama bergabung, insya-Allah kita akan mencapai satu kejayaan yang cukup besar, yang semua bahagia, berjaya dan harmoni. Okey, yang seterusnya saya panggil. Susah saya nak sebut nama dia ni Akak. Nama dia Hasiah. Okey, boleh angkat tangan. Saya suka dinding Akak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ni dapat juga cakap dengan JLT Yuslida. Mentor. Ni idola akak ni, memang dah lama. Lagi semangat akak dengar sebab apa? Akak ni banyak dapat ilmu dalam tampayaki. Akak lagi semangat dalam tampayaki. Sebab apa? Akak suka masuk. Bila tadi akak tengok semua dia kosong. Akak nak angkat tangan macam apa idea aku buat, katanya Zuraida tadi kan, apa idea nak cakap Jadi akak bersemangat yang atas-atas akak semuanya orang yang hebat-hebat. Jadi lagi semangat kita mendengar dia punya ilmu. Jadi akak pun alhamdulillah lah bersyukur. Orang kata dah lemah jadi semangat balik. Jadi kuat balik dengan suara-suara yang hebat-hebat tadi, yang tiga orang tadi. Akak pun bersyukur alhamdulillah lah dengan masuknya tampayaki ni, lagi bersemangat, lagi akak dapat idea. Walaupun akak ni pelajaran yang tak seberapa, tapi bila akak masuk tampayaki ni akak lagi bersemangat. Akak masuk 6 hari bulan hari tu tampayaki Datuk Desmond, akak lagi semangat mendengarkan dia punya kata-kata tu. Memang akak catat lah segala kata-katanya tu. Jadi kita kena ikut segala kata-kata Datuk Desmond tu. Memang bagus, dia punya sistem pun memang bagus. Kita kena ikut dan kita kena follow satu persatu dengan yang baik. Kita mendapatkan keputusan yang lebih baik. Jadi akak pun buatlah apa yang akak dengar ni, akak kena buat, kena ikut. Walaupun kita kata kita ni tak seberapa pandai, bila kita dah bercakap, bila kita dah berhadapan dengan orang yang lebih hebat pada atas kita, kita pun boleh. Walaupun kita rendah, kita boleh ikut, kita boleh. Kalau kita kata kita boleh, kita yakin kita boleh buat, insya-Allah Allah tu semua ada. Dia mendengar apa yang niat kita. Kita niat kita satu dalam produk ni untuk membantu orang untuk kesihatan. Bagaimana kita dulu, akak dulu mengguna produk-produk ni untuk kesihatan akak diri sendiri. Jadi akak dapat share dengan orang-orang lain bagaimana untuk menambahkan kesihatan kita. Bila kita tengok orang tak sihat, takkan kita nak biarkan. Jadi kita dah tahu apa produk yang boleh menyihatkan orang, kita share lah dengan orang. Kita beri pendapat dengan orang. Walaupun orang tu nak dengan tak nak tu terpulang. Kita kena bagi, kita kena share. Bukan kita nak menjual, kita kena share. Produk aloe vera ni memang bagus, memang untuk kesihatan kita semua. Jadi akak mendengar buat kata Datuk hari tu, kita kena ikut helang. Kita jangan ikut ayam. Kita kena ikut helang yang terbang tinggi. Jangan ikut ayam yang terbang lepas tu diberak atas kepala kita sendiri kan. Kita tak nak macam itu. Macam Yusri, macam Aizati malam tadi. Kita jangan duduk dalam kotak. Kita kena keluar dalam kotak. Kita kena bebas. Kita jangan duduk dalam kotak yang kegelapan. Jadi kita kena bebas. Kita kena keluar. Jadi kita kena berhadapan dengan orang ramai. Untuk berhadapan dengan orang ramai, apa aja orang kata, kita kena hadapi. Itu satu cabaran kita untuk naik satu-satunya peringkat-peringkat yang kita nak berjaya dalam Forever. Itu je lah Yuslida akak dapat share. Tapi memang semangatlah naik. Yang Roma akak bila dengar Yuslida yang jadi speaker ni, jadi host hari ni, alhamdulillah dapat akak bercakap. Akak minta doakan semua dalam tampayaki ni, doakan akak semoga akak sentiasa sihat,
dan dipanjangkan umur mendapat satu-satu matlamat dalam forever living ni. Itu je lah akak dapat share, dan terima kasih Yusrida. Moga-moga kita dapat berjumpa, bertemu. Amin, insyaAllah. Masya Allah, saya ni dari tadi tersengih, tersenyum kerana saya rasa cukup bahagia, saya rasa cukup terinspirasi dengan akak kerana akak mungkin you rasa you macam apa je aku nak cakap hari ni kan, tapi sebenarnya apabila saya tengok nama akak, lepas tu saya tengok akak raise hand, subhanallah, itu adalah satu kejayaan yang besar akak dah lakukan hari ini, kerana di luar sana ramai orang yang tidak ada keyakinan diri untuk angkat tangan. Jadi terus angkat tangan, terus menonjol diri, jangan fikir apa orang cakap, fikir apa yang aku nak bagi hari ni, teruskan excitement akak yang macam itu. Okay, keep it up. InsyaAllah akak bakal CBN. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Okey, seterusnya kita panggil. Okey, kita panggil nama dia. Yang ini antara contributor yang banyak dalam BOI. Kita panggil Alex. Yuhu, where are you? Dah jumpa. Morning. Selamat pagi. DLTers. Good morning. Nampak you punya senyuman okay. Yang paling attract ialah you punya suara yang sangat-sangat power. Dekat luar dengar you punya suara, confirm mesti datang nak dengar. Okay. So yang penting thank you for your today be a host for today. And kita kena bersyukur sebab apa? Sebab kita semua ni semua sihat-sihat belaka. Kita jauh daripada penyakit-penyakit. Okay. Yang paling penting kita kena happy selalu. Sebab apa? Sebab you tahu tak apa yang paling attract saya, you tahu tak? Actually the first time I nampak dia bukan daripada dia punya bentuk badan, bukan. Daripada suara dia yang sangat-sangat positif. That's why first time I jumpa dia dekat mana you tahu tak? Dekat Kuantan. That day you tahu tak? I cepat-cepat pergi ambil video dia, record dia dengan dia punya husband. Macam mana dia boleh successful tanpa apa-apa berseorang di luar negara. That's why she is very miracle. She is so powerful woman. That's why you all must be thank you because what? Because you all will learn something from her. That's the best thing. Tetapi apa yang I nak share hari ini, I nampak sesuatu ialah apa? Kita lagi 3 minggu kita akan pergi ke tahun 2022, betul tak? So semua sangat excited untuk plan tahun depan apa yang akan berlaku, betul tak? Yang paling penting masa MC tu, apa yang kita belajar? Kita daripada offline kepada online. Tetapi 2 tahun ini ramai orang dia tidak inisiatif untuk upgradekan diri sendiri, betul tak? Kenapa you tahu? Sebab dia perlukan tiga ayat yang sangat penting. Bagi saya selalu share dengan orang. Kenapa saya nak mencari peluang ni? Kalau hari ini you tidak tahu kenapa you nak mencari peluang, okay, I beritahu you takkan nampak apa-apa berada di depan. Sebab apa? You sendiri pun tak tahu kenapa saya nak cari peluang. Kenapa saya nak join ini? Kenapa saya nak buat ini? I beritahu you. Sampai bila-bila pun you tak akan nampak kejayaan. Okay. Yang kedua, mengapa saya nak pilih platform ini? Betul tak? Ramai orang kata, oi, I sudah tahu I berimpian. Tetapi mengapa saya nak pilih you punya platform? Betul tak? You perlu tak curiga apa yang kita ada. You boleh nampak kita punya platform. Satu-satu platform yang paling banyak melahirkan ribuan jutawan di dunia. Betul tak? Betul. So apa lagi you nak fikir? Betul tak? Sudah kenapa, mengapa, betul tak? Yang paling penting, bagaimana? Bagaimana you boleh bantu saya? Kita sudah berada dekat sini sebab apa? Kita ada satu sistem yang sangat-sangat berjaya. Iaitu apa? Sistem BOI 933, betul tak? So jangan lagi curiga apa yang you tengok hari ini, betul tak? So kenapa you nak cari peluang dan mengapa? Okay, kita nak cari you dan bagaimana anda boleh bantu saya? Itu 3 sahaja. You ingat ini 3 ayat. I beritahu you, semua jawapan yang you fikir sampai bila-bila pun I beritahu you, inilah jawapan yang you cari-carikan, betul tak? Jangan tunggu, masa tidak tunggu kita, betul tak? Sebab kadang-kadang jangan biar orang tua kita tak ada, barulah kita nak cari peluang membalas jasa budi dia. Masa tidak menunggu kita, tahu tak? Dah 2 tahun kita berada dalam NCO. Baru-baru ini kita baru boleh ke sana ke sini. Tetapi peluang dah diberi. Adakah anda nak tunggu lagi? Betul tak? Macam GLT Youth, betul tak? I boleh nampak dia setiap hari dia memang tidak, orang kata tidak bagi sedikit masa pun kepada diri sendiri untuk rehat. Kenapa? Sebab dia tahu dia punya impian.
dia punya pencapaian bukan setakat hari ini. So I sangat orang kata I punya team sangat admire dia punya. So that's why I kata kalau boleh, okay, kalau boleh kita kena heboh-hebohkan platform BO International ini sebagai satu platform yang sangat bagus. So, okay, macam Ramani kata 2,500 cc, betul tak? I beritahu you, kita tahun depan bukan 2,500 cc. Kita minimum mesti kepada 5,000. Kalau boleh terus kepada GLT, betul tak Ramani? Sebab apa? Sebab kita pun tengah fikir, oi, tahun ini sudah tak ada 1,500. Mungkin tahun depan HQ kata tak nak buat 2,500 cc. Semua buat 5,000. So, okey, itu adalah satu kebaikan. Kenapa? Ramai orang kata, wah ini sangat susah. Bukan, itu adalah satu cabaran, betul tak? Yang paling penting, okey, kita ni happy brother dalam satu platform yang gembira. I beritahu you, okey, sama-sama akan menjadi GLT, sama-sama kita pasti jadi jutawan di dunia dengan dua keuntungan, iaitu apa? Rezeki bersih dan untung pahala. Kenapa? Sebab bila kita rezeki diberi oleh Tuhan, kita gunakan dengan manfaat, pasti pahalanya sangat bagus. So, jangan anda tunggu lagi, tahu tak? So, masa 2022 tinggal lagi 3 minggu. Jangan lepaskan 3 minggu ini walaupun you kata, oh tak sempat. Jangan. Alasan hanya untuk orang yang malas. You perlu satu alasan saja untuk berjaya. Okay? Ingat. Okay. See you at the top. Pass back kepada GLT Years. Ini orang dia suka bakar saya tahu. Dia suka main api tau. Okay guys. Apa yang Alex katakan tadi simpan dalam kepala betul-betul, okay? Alright je. Sekarang ni saya akan panggil seorang wakil lagi sekali. Wakil daripada Kedah Utara tau. Tapi sebelum tu saya nak share dengan you all. Kita tak boleh lah nak semua yang raise hand kita tak boleh nak bagi cakap kan. Jadi yang ini adalah orang yang terakhir. Tetapi you guys, waktu dengar korang cakap tadi, Kak Yus ada buat slide. Korang tahu tak, waktu dengar korang cakap tadi, Kak Yus ada buat slide. Slide. Jadi you guys, selepas sharing yang terakhir daripada Abang Yusof dan Kak Ros, Kak Yus akan share yang ni. 3 golongan usahawan hadapi garis penamat. Korang nampak tak tadi? Waktu korang tengah sharing, aku duk menulis dengan marker pen. Nyek. Kepakaran Kak Yus buat slide macam ni. This is my slide ya, kelas. This is my slide ya. Tak ada apa tu? Tak ada slide yang menggunakan komputer. Jadi you guys kena tunggu sampai habis sebab sikit lagi selepas sharing Abang Yusof, Kak Yus akan memberi tips di mana anda patut letakkan diri anda menghadapi garis penamat. Okay, you guys ready ya? Okay, you guys ready? Okay, jadi kita panggil sekarang next sharing daripada Abang Yusof dan Kak Ros. Di manakah anda? Anda di mana? Assalamualaikum. Dah jumpa. Terima kasih Yus. Sama. Terima kasih GLT kerana bagi peluang Abang Yusof untuk bersharing pada pagi ini. Okey, nama saya Yusof daripada Sungai Petani. Upline saya adalah direct daripada susu galur GLT Youth Leader. Okey. Sebelum tu Abang Yusof nak terima kasih kerana Youth Leader lah yang membuka minda Abang Yusof dengan Kak Ros di dalam perniagaan Forever Living ni. Kerana sebelum ni Abang Yusof dah buat bermacam bisnes tapi hanya di Forever ni lah yang nampak hasilnya yang sangat-sangat bagus. Okey, apa yang Abang Yusof nak sharing pada pagi ini ialah semua orang rasa perniagaan adalah yang terbaik. Okey, perniagaan yang semua orang tahu adalah sunnah Nabi dan dia adalah 9 daripada 10 peratus daripada rezeki. Okey, Abang Yusof ni dah buka perniagaan lebih 21 tahun dalam perniagaan kedai stationery. Jadi Abang Yusof nak nasihatkan kepada adik-adik di kat sini dan kepada orang-orang baru di dalam Forever ni, kita dah ada di platform yang betul. Tapi abang nak cerita, nak sharing, Abang Yusof di dalam perniagaan ni walaupun dah lama. Sebenarnya perniagaan ni satu benda yang susah tau. Kita kena ada modal yang besar. Kita kena ada
pekerja. Kita kena ada masa yang banyak kalau kita nak buat perniagaan tradisional ni. Tapi apabila Abang Yusof jumpa perniagaan Forever Living ni, rasanya Abang Yusof dengan Kak Ros guna masa tak terlalu banyak dalam perniagaan Forever Living ni berbanding dengan perniagaan tradisional. Okey. Di masa pandemik ni Abang Yusof nasihatkanlah kita buat Forever ni terbaik. Kita janganlah nak pandang-pandang lagi perniagaan ataupun kita nak buka kedai baru ke untuk memulakan perniagaan. Okey, itu satu nasihat. Kemudian nasihat lagi Abang Yusof, walaupun kita umur dah tua, macam Abang Yusof hampir 60 tahun umur dan isteri Abang Yusof hampir 50 tahun. Walaupun kami dah kira tua, tapi masih lagi sangat berminat nak buat perniagaan MLM ini. Kerana kita ingat perniagaan MLM ini dapat meneruskan kita punya pendapatan kepada kita punya waris satu hari nanti. Okey. Cita-cita Abang Yusof daripada orang Sungai Petani, orang kampung, walaupun tahun ni tak capai menjadi CBM, walaupun Abang Yusof dah capai beberapa insentif seperti Eagle Manager, tapi masih lagi bercita-cita nak jadi CBM walaupun tahun depan ingin menjadi seorang yang mengambil cek di atas pentas dunia walaupun kami daripada orang kampung. Okey. Kemudian Abang Yusof rasa cukuplah, cuma rasa sangat happy berada di dalam Business Forever, lebih-lebih lagi berada di dalam grup yang sangat-sangat awesome ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Youth Leader. Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Korang tahu tak korang semua tengok muka Kak Yus. Mana muka Kak Yus duduk bersuara tadi? Hampa semua nak tahu dah. Aku cakap Kedah hari ni, nampak muka tak sekarang? Okey, korang tahu tak? Bukan senang tak Kak Yus nak suruh Abang Yusof bercakap. Atas tikas dia dah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau bukakanlah pintu hati Abang Yusof untuk buat sharing. Amin. Sampai level macam tu kerana apa? Kerana beliau ada aura, ada wisdom dia, dan dia ada banyak sangat cerita-cerita pengalaman dia yang perlu diceritakan kepada golongan-golongan yang baru nak berniaga. Amazing Abang Yusof. Jadi you guys semua doakan semoga Abang Yusof menjadi seorang CBM, insya-Allah ya. Sekarang ni Abang Yusof subhanallah dia dah Eagle Manager tau, alhamdulillah. Okey, jadi kalian semua sebagai penutup kepada Tepah Yaki hari ini kami akan share dengan anda semua iaitu 3 golongan usahawan hadapi garis penamat. Actually Kak Yus buat benda ni beberapa hari lepas, Kak Yus tulis dalam buku tau. Nampak tak? Yang ni Kak Yus tulis dalam buku 29 hari bulan 11 2021. Jadi pada waktu tu Kak Yus buat benda ni kerana Kak Yus suka menulis dan Kak Yus suka berfikir. So bila Kak Yus tulis tu, Kak Yus fikir apa benda aku nak hantar budak-budak ni tau. Apa benda yang aku nak cakap dengan dorang ni tau. So Kak Yus suka pegang pen, jadi tertulislah dekat buku. Jadi hari ini sebab tak ada masa nak buat slide, Kak Yus buatlah macam ini. So you guys semua tulis dekat buku nota masing-masing. Benda ni sangat penting kepada anda semua kerana sekarang kita tahu kan, kita sentiasa every week kita macam tim Kak Yus akan push dorang untuk buat weekly closing. Okay, kita buat weekly closing mingguan, dan tiap-tiap minggu kita orang semua on pressure, on fire, dan juga kita orang ni macam every minggu tu adalah hujung bulan. Jadi kerana Kak Yus sentiasa nak bagi tahu kepada anda semua, sangat penting untuk anda mengetahui di manakah kedudukan yang anda perlu letakkan diri anda dalam menghadapi garis penamat. Jangan ingat garis penamat itu adalah pada hujung bulan.
Orang yang hanya closing 1 kali sebulan, dia punya possibility untuk mencapai, dia punya target adalah hanya dalam 20% saja. Dengar baik-baik. Tetapi for those yang buat closing 4 kali 1 bulan, possibility untuk dia capai target dia adalah 80%. Jauh beza. Jadi, ini adalah very kata simple sharing daripada Kak Yus. Anda kena tahu, di antara 3 golongan ini, di mana anda nak letakkan diri anda. Dan pastikan ilmu yang simple ini, anda guide pada tim anda hari ini juga. Kerana kita akan buat closing minggu kedua. Okay? Kalau minggu pertama sangkut, make sure minggu pertama you all hit the target. Okay, yang pertama sekali adalah golongan yang menghadapi cara, 3 golongan yang usahawan menghadapi garisan penamat. Golongan pertama adalah golongan yang tidak puas hati. Okey, golongan yang tidak puas hati in a positive way. Okey, golongan yang tidak puas hati dalam sudut positif ni, dia macam mana tau? Dia dah capai target dia. Okey, contoh, lagi seminggu sebelum closing, dia dah capai dah target dia. Tetapi walaupun dia dah capai target dia, dia terus set target yang baru. Dia tidak berhenti, dia tidak selesa. Dia orang macam ni, dia ada nilai apa tahu? Dia ada nilai aim higher. Nilai aim higher anda perlu letakkan dalam diri anda setiap minggu. Bila you dah letak target, you dah capai target you, bila you dah capai dan you tengok masih lagi ada masa, you perlu set new target. Okey, dengar baik-baik. Kemudian ada golongan yang kedua pula dalam tidak puas hati ni, dia belum capai target. Tapi dia tidak give up. Dan dia tidak menurunkan target dia. Anda pernah dengar tak ada orang dia target sekian. Tapi dia tengok macam tak boleh capai, dia turunkan target dia. Yang ini tidak boleh tau. Jadi, kalau anda betul-betul nak berjaya, you perlu berada dalam golongan tidak puas hati in a positive way. Dah capai target, you renew target you dengan yang baru. Kalau you belum capai target, you tidak give up, you semangat tidak kalah, nilai kedua semangat tidak kalah, dan you tidak menukar target you. You stick to that plan. Okay, itu golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua pula adalah golongan yang puas hati. Puas hati in a negative way. Ini selalu berlaku tau, iaitu mereka yang dia dah capai target. Bila dah capai target, walaupun jangka masa masih ada balance banyak lagi. Ada contoh lagi 2 minggu lagi ataupun lagi seminggu lagi. Dah capai target, tapi dia dah terus stop pushing. Dia tidak push lagi. Dia terus selesa, dia terus stop. Orang macam ni, dia tidak akan berada betul-betul di atas kerana dia ada sikap dah puas hati dah. Jadi orang macam ni, dia akan kekal di takut yang sama selama-lamanya. You tanya diri you, adakah ini yang betul-betul you nak? You nak kekal di posisi yang sama sampai bila-bila? Tanya balik diri, tepuk dada, tanya, aku nak ke macam tu sampai bila aku nak macam ni? Tanya diri you. Kemudian, ada pula yang dia tak capai. Tapi dia puas hati, okeylah tu sebab dia dah immune. Dia dah biasa sangat. Dan orang macam ni dia akan hilang. Dia akan hilang one day. Sama ada dah capai, dia tidak akan aim higher, dia terus stop, dia bazir masa. Ini bukan satu contoh yang baik pada tim dia. Bila dia tak tunjukkan contoh yang baik, tim dia akan semakin lemau. Lama-lama dia akan hilang. Okey, ini yang kedua. So far you all dapat tangkap tak yang pertama dan kedua? Kalau dapat tangkap, tulis dapat. Kalau dapat tangkap, tulis dapat. Saya tengok di ruangan chat. Mana you all? Okay, amazing guys. Okay, yang ketiga pula adalah golongan yang surrender. Allah. Golongan yang surrender ni apa dia? Golongan surrender ni apa dia? Adalah yang dah putus harapan. Tak boleh dah, mapuh dah, mati dah, dah sampai dah. Tak boleh dah, kata dia. Padahal kita kata, Kak, ada lagi 40 hari. 40 hari. Ada lagi 20 hari, Kak. Oi, kau dah give up. Kenapa? Tak boleh, Yus. Dia mula letak. Dia punya halangan. Tak boleh macam tu. Itu adalah golongan yang surrender. Yang dah, orang kata dah memang dah putus asa. Dah rasa dia tak boleh.
Jadi golongan yang macam ni, kita cakap dia takkan ke mana-mana. Dia buatlah bisnes apa pun, dia tidak akan ke mana-mana. Bukan salah Forever, bukan salah produk, bukan salah upline, bukan salah sideline, bukan salah downline pun. Sikap sendiri yang salah. Jadi, anda kena tanya diri anda. Di antara 3 golongan yang kita katakan tadi, golongan yang puas hati yang dalam bentuk negatif ke, ataupun golongan yang tidak puas hati, di mana you patut letakkan diri you? Saya tanya you all sekarang, adakah golongan yang tidak puas hati, ataupun golongan yang puas hati, ataupun golongan yang surrender? Anda di mana sepatutnya you letak diri you? Sekarang, berapa ramai? 300 lebih orang jawab, you akan berada dalam golongan yang tidak puas hati in negative way. So you tampal benda ni dekat dinding bilik you. You tengok bilik Kak Yus. You tengok bilik Kak Yus. Kau tengok. Korang tengok bilik Kak Yus. Apa yang Kak Yus tak tulis? Semua Kak Yus tulis. Itu bagus sebelah sini. Sebelah sana korang tak tengok lagi. Because kita perlu ingat. Kita perlu ada benda yang push kita, yang tampal kita, yang belasah kita di waktu kita lupa. Jadi anda jangan sesekali hilang nilai aim higher, dan juga Kak Yus lupa tulis semangat. Semangat tidak boleh kalah. Korang jangan hilang nilai di 2. Kalau korang nak berjaya, korang kena ingat 2 nilai ni, aim higher dan semangat tidak boleh kalah. Kalau ini hilang, habis perniagaan korang semua. Habis rangkaian korang semua. Habis segala-galanya. Adakah anda nak ia berlaku? Saya tanya you all sekarang. Adakah you betul-betul nak benda itu berlaku? Harapan, impian, tanggungjawab. Adakah anda nak benda itu berlaku? Kalau anda tidak mahu perkara itu berlaku, kuatkan semangat, tekad, percaya yang anda betul-betul akan berusaha. Walau apapun cabaran, walau apapun rintangan, walaupun apa saja hambatan, walaupun anda nampak nasib anda tidak baik, anda perlu melawan. Kerana yang menentukan masa depan anda adalah diri anda. Tuhan tidak akan mengubah nasib kita kalau kita tidak mahu mengubahnya. Jadi saya harap hari ini, semoga dengan sharing saya dan semua sekali akan memberi anda satu lagi semangat, satu lagi hentakan, satu lagi kekuatan kepada anda. Anda kena kuat. Anda kena kuat. Itu sahaja pilihan yang anda ada. Sama ada anda malas, tak berjaya, ataupun anda kuat, anda semakin dekat kepada kejayaan. Jadi, Kak Yus sengaja hari ini nak mengakhiri kita punya sharing hari ini dengan lagu. Dengan lagu boleh. Bukan Kak Yus nyanyi, dek. Tak mungkin. Jangan suruh aku nyanyi. Kejap lagi, tsunami, El Nino semua datang bergabung. Tak payah. So, Kak Yus akan share lagu semangat yang Kak Yus selalu mainkan dalam grup Kak Yus. Semoga lagu ni ada 2 lagu, iaitu lagu yang Ray menyanyi, Kita Menang Kita Juara, dan satu lagi lagu, anda kena ingat, anda di Forever Living, anda sedang diperhatikan oleh keluarga anda. Mereka menanti setia kejayaan anda. Jadi every time you nak give up, every time you nak bersedih, every time you nak berdalih, anda ingat keluarga anda yang menanti setia kejayaan anda. Jom beramai-ramai kita nyanyikan lagu semangat kita. Terima kasih pada semua. Terima kasih di atas contribution anda. Terima kasih di atas semangat yang anda berikan. Saya mendoakan kejayaan anda semua. InsyaAllah tahun 2021 kita akan finish strong dan kita akan bersama-sama join first quarter kickstart, iaitu bersama dengan saya dan 12 lagi speaker-speaker yang hebat. Jangan lupa mendaftar. Okey, jom kita bernyanyi beramai-ramai. Ya, tiba-tiba